Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke kelas pendidikan kripto di Sekolah Kripto. Jadi kepada semua yang ada di kelas sekarang ni, terima kasih kerana anda semua telah meluangkan masa untuk belajar sesuatu yang baru pada hari ini. Jadi pada mana-mana peserta yang belum lagi mengikuti kita punya YouTube channel, kita punya Facebook, kita punya Telegram, kita punya Twitter, jangan lepaskan peluang untuk masuk follow, untuk share, untuk like, untuk favorite. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar dan kita akan tunjuk gambar-gambar yang saya akan tunjukkan sebentar lagi. Jadi sebelum kita mulakan kelas, marilah kita mula dengan sedikit doa. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Okey tuan-puan yang saya hormati sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang technical analysis menggunakan kaedah trendline. Mari kita recap balik apa yang kita belajar pada kelas-kelas sebelum ni. Apa yang ada kat depan saya adalah laman web tradingview.com. Salah satu daripada laman web percuma untuk kita membuat analisa teknikal. Dan apa yang ada kat sini ialah chart untuk Ethereum USD. Seperti mana kita belajar dalam kelas sebelum ni, setiap candlestick chart dibahagikan mengikut time frame yang berbeza. So kita ada daily, kita ada weekly, kita ada monthly, kita ada 4 hours, kita ada 2 hours, kita ada 1 hour, kita ada 30 minutes. Dan setiap trend time frame tadi menceritakan keadaan market yang berbeza. Jadi kita tak boleh kata, oh market gini-gini dekat buy, dekat daily buy, maknanya mesti dekat weekly pun buy. Tak Setiap market punya time frame cerita dia berbeza. Tetapi kita boleh menggunakan kaedah multiple time frame. Mana-mana kita look down. Apa maksud look down? Kita dah buat kita punya technical analisa di time frame yang lagi besar, contoh macam daily ataupun weekly, dan kita gunakan time frame yang lebih kecil, contohnya macam hourly dan 4 hourly untuk kita membuat entry. Alright. Okey, mari kita recap apa yang kita belajar pada minggu lepas. Pada minggu lepas. Dalam minggu lepas, kita dah belajar macam mana nak membuat base. Dan seperti mana yang kita tahu, base berlaku. Okey, kita zoom sedikit gambar base kat sini. Base berlaku apabila ada candle merah yang dimakan oleh candle hijau di belah atas. Ni kita panggil base. Ataupun ada candle hijau yang dimakan oleh candle merah. So ini ialah base engulf buy dan ini adalah base engulf sell. Okey, jadi kita akan lukiskan, kita dah nampak base, kita terus detect dan kita ambil peluang, kita ambil daripada upper shadow of base, terus tarik daripada lower shadow of the base dan kita tarik sepanjang-panjang. Alright. Okay, kita tarik sepanjang-panjang. Saya kecilkan sikit. Alright, dan kita kemaskanlah kalau katakan tarik tak habis. Dan macam saya cakap, antara ciri-ciri strong base adalah base yang berulang-ulang banyak kali. Yang berulang-ulang banyak kali. Jadi macam sini kita boleh tengok ini adalah satu base yang sedikit strong sebab dia pernah ada historical base dekat sini. So kita nampak, oh base ni dia overlap dengan previous base. Okay, ni adalah contoh-contoh ciri-ciri base yang kuat. Kalau kita tengok dia overlap lagi dekat sini. Dia pernah overlap on a different time frame. Okay, ni kita ulang kaji sahaja tentang base yang kita belajar sebelum ini. So kita tahu ini adalah satu base yang kuat di mana telah berlaku overlap banyak kali. Saya cantikkan sikit base ni. Alright. Okay, so kita pun dah tahu macam mana nak membuat entry menggunakan base. Dan seterusnya, bila kita dah tahu kat mana base, jom kita belajar tentang trend line. So, saya akan padam dulu benda ni. Okay, kita akan padam. Alright.
Okey, tuan-puan, bila kita tengok satu market, market dia ada 4 struktur utama. 4 struktur utama iaitu upward, ni atas. So kita nampak dia ni atas. Sideway, ni dia lah, kita nampak dia sideway, atas bawah. Dan yang ni dia naik atas balik kan, upwards. Kemudian dia ada downwards dan sideway. So sifat market, tak kisahlah kita nak pakai market structure yang macam mana pun, dia akan pusing dan resolve kepada benda yang sama. Upward, sideway, downward. Sideway, upward. Sideway, downward. Macam tu. Dan bila market sideway, kita akan nampak base. Itu yang paling penting. Bila market sideway, kita akan nampak base. Bila market upward, kita akan nampak trend line. Okey. Bila kita nak lukis trend line, kita kena ada banyak candle di depan mata kita. Ideally, daripada kita punya view daripada sini ke sini, kalau ikut recommendation, kita kena ada sekurang-kurangnya 500 candle. Bila kita ada 500 candle, ni tak kisah kita nak tengok daily ke, nak tengok hourly ke, nak tengok minute ke. Kita ada 500 candle depan mata kita, barulah kita boleh dapat bacaan yang baik. 500 candle. So ni pun tak cukup 500. Kita buka lagi supaya kita nampak the whole picture. Bila kita dah nampak the whole picture, baru kita kecilkan pandangan kita kepada trend. So dekat sini kita boleh tengok, kita zoom sebab kita dah fokus kat sini. Alright. Trend kita tahu ada belah naik atas dan trend ke bawah. So trend ke atas is straightforward lah. Kita tahu upward, trend ke bawah adalah downward. Bila kita nampak satu trend upward, kita punya trend line, kita lukis di bawah garisan trend. Bila kita tengah tengok trend downward, kita akan lukis di belah atas garisan trend. Okey, tu rule pertama. Dia naik atas, kita lukis belah bawah. Dia turun bawah, kita lukis belah atas. Of course, kita boleh lukis atas dan bawah. Tu nanti kita belajar. Ni benda simple je. Naik atas, kita lukis belah bawah. Turun bawah, kita lukis belah atas. Alright. Next. Satu-satu trend line, harus menghubungkan sebanyak mungkin candle yang berada dekat trend tersebut. Sebanyak mungkin candle. So, bukannya kita kata kena hujung saja. Dia kena menghubung sebanyak mungkin candle dalam garisan tersebut. Kalau siapa di sini yang belajar medik, dia umpama kita buat CTG tracing. Bila kita buat CTG tracing, kita nak tengok dia punya baseline heart rate, kita akan cari kat mana yang paling banyak dia touch. So, macam itulah prinsip dia. So, macam ni, tuan-puan, kita akan ambil trend line, kita akan ambil yang ni. Alright, kita ambil trend line. Okay. Dan kita nampak dekat sini dia punya start of the trend. Kita pun plot. And kita plotkan dia punya trend line. Macam tu kita tahu, ni tak touch banyak. So kita akan buat adjustment. Alright. So kita buat adjustment. Kita kenakan sebanyak mungkin chart. Alright. Mungkin kita boleh kecilkan lagi untuk tengok. Okay. So kita tengok kalau trend line kita fits. Okay. Jadi a bit okay. Alright. Bagi dia fit paling banyak yang kita boleh fit. Alright. So I think yang ni tak banyak lagi. Kita cantikkan lagi kat situ. Okay. Alright. So yang ni yang kita boleh katakan paling banyak dia dah cover dekat trend line. Dekat particular area ni Okay. Just cantikkan sikit lagi. Bring down. Okay. Kemaskan dia. Make sure dia touch as much as possible. Okay. So sekarang ni kita dah dapat kita punya plot. Kita dah dapat kita punya trend line. Okay. Okay. So dekat sini, tak kisah sama ada market dalam keadaan sideway atau market dalam keadaan upward trend atau market dalam keadaan downward trend, prinsip dia harga akan sentiasa bergerak dalam keadaan zigzag.
So kita tengok macam ni kan. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Yang ni pun sama. Naik, turun. Dia akan always zigzag. So kalau kita plot dekat belah sini, dia punya trend line. So sama. Kita ambil dekat belah atas. Plot je dulu randomly. Okay. Okay, try to make adjustment sampai dia kena as much as possible. Okay. Alright, mungkin kita boleh adjust macam tu pula. Biasanya kadang-kadang the first candle dia tidak akan kena dengan baik. So macam ni, the first candle kat belah-belah atas ni, kadang-kadang dia tidak kena dengan elok. So kita adjust, sekurang-kurangnya dekat tengah-tengah dia kena dengan baik. Okay. Alright. So ini ialah contoh kita punya lukisan trend line. Satu ialah upward trend, satu adalah downward trend. Okay. Macam mana kita nak buat entry? Okay. Macam mana kita nak buat entry? Nombor satu, kita tahu bahawa market akan mengikut rentak trend line. Okay. Market akan ikut rentak trend line. So, yang belah downtrend tak sesuai untuk orang yang tak main option atau futures lah. Sebab yang tu dia ada buy dengan sell. So, kalau untuk orang yang membeli, kita akan membeli dia apabila dia naik, dia jatuh, and dia reverse. Okay? So macam ni kita nampak dia reverse. Kita nampak dia reverse. Dia deep. Yang ni tak nampak deep sangat sebab dia very bullish. Tapi basically kita nampak dia reverse. So kita boleh buat tangent line macam ni. Alright, tangent line. So kita nampak okay. Dia akan langgar. Kita juga boleh duplicate this line untuk buat prediction untuk dia punya future. So kalau kita ambil and kita nampak dia break this trend line, kita boleh buat buy position. Okay. So kat sini. Lama. Alright. Tak apa. Lagi sekali saya tunjuk. So macam ni abaikan balik. Okay. Okay. Alright. Bila dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Bila kita dalam keadaan upward trend dan kita tak nampak ada berlakunya break of the trend line structure, kita boleh beli, kita boleh buat buy position apabila berlakunya dip dekat trend line ni. So macam case ni, kita tahu dia naik, kita tahu ni trend line dia akan berlaku dip. So kita akan buy position kat sini. Naik, berlaku dip. So kita nampak ada reversal, kita pakai base, kita buat entry kat sini. Sama juga masa dia tengah down macam ni kan. Bila macam ni kita dah boleh predict. Dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Macam tu. Okay? Okay. Itu berkaitan dengan buying in the dip. So macam ni kita tahu bila dia naik, kita akan buy dekat zone ni kalau dia dip. Dia naik, kita akan buy dekat zone ni bila dia dip. Kita naik, dia langgar trend line kita beli. Basically kita akan beli masa dia langgar kita punya trend line. So ini ialah kalau keadaan market dia memang follow trend. Okay. Tapi market tidak sentiasa follow trend. Tu paling penting kena tahu Dia akan naik, dia akan sideways, lepas sideways dia akan drop. Lepas drop dia akan sideways, lepas sideways dia akan naik. The structure akan always become like that. So ini orang tanya saya, okay, saya dah tahu hari tu belajar tentang base, saya dah belajar tentang trend line. Macam mana untuk kita masuk, orang kata, masa kita tahu bahawa bukannya fake up, bukannya deep, memang betul-betul market tengah correction. Macam mana kita nak tahu betul-betul market tengah correction dekat sini. Jadi, untuk kita masuk dengan keadaan yang macam ni, kita nak tahu, oh betul-betul ni dah correction ke belum, kita akan gabungkan dua knowledge tadi, iaitu trend line dengan base trading. Okey, tengok tuan-puan Kalau tuan-puan tengok dekat atas ni, kita tahu sini ada satu base. Kita juga akan tahu, kita juga akan perasan bahawa dekat atas ni ada satu lagi base. So kalau kita menggunakan base trading system, kita akan tahu bahawa harga akan bergerak di antara base dengan base. Okey, harga akan gerak antara base dengan base. So macam ni kita akan adjust base dia. Okey.
And kita boleh tengok dekat sini tuan-puan, harga ni dia, astaghfirullahalazim. Saya ulang balik Okay. Alright, kita lukis balik tadi. So tadi kita dah nampak sini ada satu base. Okay, dan kita tahu sebenarnya base ni base yang kuat. Sebab dia dah overlap banyak kali dengan base lain. Kalau kita tengok sini satu base dia overlap. Okay. Dekat sini ada satu lagi base, dia overlap juga. Yang ni saya suka base-base macam ni. Base yang sangat kecil ni saya suka. So kita tahu ini ialah very strong base. Okay. Okay. And right. Okay. So bila kita buat trend line, kita tarik pada bawah. Okay. Okay, kita dah tarik. Okay. Kita adjust sikit bagi dia kena semua. Kita nampak berlakunya pelanggaran berlakunya pelanggaran antara base dengan trend line. So ni satu base yang dia langgar tapi dia reject, dia naik lagi. Dekat atas ni pun ada satu lagi base. Okay, kat sini ada satu lagi base. So berlakunya pelanggaran antara base dengan trend line macam ni. First kali tanda kat sini dia reject trend line. Okay, dia reject trend line. So kat atas ni pada base juga. Okay. First kali dia reject trend line kat sini, nampak? Dia reject trend line. Dia reject. Kemudian dia langgar base. Okay. Dan bawah ni kita nampak ada satu lagi base. Bila kita tengok dalam time frame yang lebih besar, kita akan dapati bahawa sebenarnya this whole thing is sideways. Kalau kita buka dekat time frame lagi besar, kita akan nampak sebenarnya this whole thing is a base sebenarnya. Okay, dan trend line ni memang dah rejected dekat the bigger time frame. So kita balik dekat kita punya daily tadi. So kalau korang nak buat decision entry, ada dua faktor kat sini yang boleh menyebabkan korang rasa market yang bear dah confirm. Number one, trend line dah break. Number two, base pun dah break. Bila you dapat gabungan dua entry yang mengconfirmkan dua technical analysis yang mengconfirmkan korang punya position, korang tahu okay, yang ni memang market bear is already in. So kita nampak kat sini. Kita nampak dekat sini dia dah ada base break dan dia juga dah ada trend line break. So this is a very strong sign bahawa bear is already in. Macam tu. Okay. Macam kat sini kita tengok trend line tak langgar lagi. Trend line tak langgar lagi. Base pun rejected. So kita tahu, ni memang dia nak go up lagi lah. Tapi kat sini dia dah langgar trend line. Pada masa sama dia dah base break. So bila kita gabung dua ni, kita gabung horizontal punya indicator dengan kita gabung vertical punya indicator, kita dapat, yang ni memang betul. Market bear memang dah in. Okay. Sekarang kita praktis balik. Macam kat sini, kita kata yang ni ialah bear trend line kan. Bearish trend line. So kita pun plot bearish trend line. Okay, kita tarik sejauh-jauh mungkin yang kita boleh buat. Kita boleh adjust bagi cantik. Okay. Alright. Bagi cantik sikit. Supaya angle dia semua kena. Touch everything. Usually the first few candle dia tak kena dengan cun lah. Sebab biasanya the first few candle tu dia tak berapa okay. Alright. Kita tengok lower kecilkan sikit. Alright. Okay. Kat sini kita nampak dekat sini ada satu base yang kuat. Ada base yang kuat. So kita boleh plot base kat bawah ni. Okay. Alright. Okay. Kat sini pun Allah. Alright. Dekat sini kita nampak ada another base kat atas ni. Okay.
So, apa yang saya nampak dekat sini? Apa yang saya nampak? Number one, dah berlaku base rejection. Okay, dah berlaku base rejection. Okay, kat sini pun dia reject base, dia langgar. Kat sini pun dia berlaku base rejection. So, ini ialah indikator pertama bahawa market dalam keadaan sideways. Tetapi, adakah chart sedang berubah trend? Belum. Sebab apa? Trend line dia masih lagi tak langgar. So, dekat sini, possible scenario yang akan berlaku adalah, okay, mana pensel? Ada tak? Tak ada pensel. Sekejap saya tengok. Sekejap. Ada pensel lah. Okay. Apa yang mungkin berlaku? Jadi dia langgar trend line break, dia langgar kat sini. Lepas tu dia akan langgar lagi. Naik lagi. Okay. Dan dia akan langgar lagi kat sini. Untuk menuju ke dalam base. Okay. So this is the decision point. Seandainya dekat kawasan ni, dia break macam tu, then kita tahu bull is already in. Tapi bila tengok chart ni, kita tahu confirm market akan masuk ke kawasan ni, iaitu sekitar $2,300. Sebab this is the intersection between the vertical indicator dengan the horizontal indicator. Okay, macam tu. Okay. Ada tak soalan daripada orang yang tengah tengok sekarang? Ada tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Maknanya macam apa? Volume tu macam mana nak tengok? okey. Untuk volume dalam trading chart ni, kita tengok kat belah bawah ni. Okey, belah bawah ni adalah volume. Hari tu saya rasa tak berapa clear kan? Saya tunjuk balik Kita zoom. So, okey, bila zoom dia tak nampak volume, dia jadi macam confusing. Kita tarik balik. So volume kita tengok kat sini. Macam ni kita nampak Kalau hijau tu maksudnya by volume lah. Kalau merah tu rate volume. Tapi it's not really important to know is by volume ke rate volume. The most important thing kita tengok volume punya fluctuation. So macam ni kita tengok volume dia very diminish. Then suddenly ada rate chart, rate candle, volume. Maknanya orang tengah push untuk keep on selling lah. And bila you tengok this chart overall, you faham je kenapa chart keep on selling. Sebab apa? There is a base dia tengah kejar kat bawah ni. There is a base dia tengah kejar kat bawah ni. Trend line masih lagi dia respect. Dia tak langgar lagi trend line. So technically you akan tahu this trend line akan intersect dengan this base. So kita nampak dah intersection dia dekat sini. Sekejap So kita tahu bahawa trend line this base ni, this particular base dia akan intersect dekat sini. Sini pun sama. Kalau kita tarik balik this particular trend line ni. Okay, kalau kita tengok this trend line, kalau kita plot dia, dia akan macam tu. Nampak tak? Tak apa. Forget it. Point is that one of the strongest indicator for a buy is when your bearish trend line intersect with a base, and one of the stronger indicator of a bullish trend line bila you punya uptrend ni intersect with another base. And kalau dia reject dekat both part, dia reject dekat base and dia reject dekat trend line, so itu adalah one of the strong rejection. Macam ni kita nampak, dia reject dua-dua, dia reject trend line, dia reject base. Kat sini kita nampak dia dah reject base, dia dah reject base tapi dia tak reject trend line lagi. So this is where orang kalau pakai base trading system, dia akan tertipu. Dia akan rasa, oh ni dah boleh, dia dah bull. Not yet. Why I kata not yet? Because trend line dia masih respect lagi. You have to respect both, baru you boleh kata entry tu cantik. Okay. Now, saya ada cerita tadi kan, saya cakap, one of the way you nak tengok is you pakai lower time frame untuk you decide sama ada entry tu cantik ke tak cantik. So macam ni, contohnya, kita boleh pakai 4 hours for example. Alright. So dekat 4 hours ni, apa yang kita boleh tengok, apa saya punya teori kalau tengok saya punya line ni, dia actually follow this line. So kalau katakan kita buat a new line, kita pakai untuk lower time frame, kita akan pakai warna lain kejap lagi. Of course ni tidak berapa accurate lah sebab baru start of the trend. So baru start of the trend ni a bit difficult untuk you tengok lah
So kita tengok, kita tukar warna, kita bagi warna hijau, purple. No, purple dah ada. Warna biru. Alright. Biru dah ada. Warna hijau. Okay. So kita tengok even dekat lower trend line pun memang kita punya decision untuk mengatakan bahawa market is still bearish, is still valid. Kalau korang pakai teknik base trading system ataupun sedara mara base trading system macam supply and demand, mungkin you akan rasa ini ialah buy zone. But actually it's not yet. Why? Because trend line dia masih respect and dekat base pun you nampak dia masih lagi tak berapa cantik lah. Dengan trend line tak cantik, base pun you nampak it looks like a fake out. Tapi kat sini you nampak double bottom. Nampak double bottom. Memang dia double bottom. Memang dia bull balik. Tapi because trend line is still there, actually this one is actually following the trend line untuk come to the lower base. Macam tu. So, selain daripada you tengok semua tu, you juga boleh guna some classical strategies lah. So, macam hari tu saya kata classical strategy yang you boleh pakai. Number one, kita boleh tengok dekat candle. So, macam ni kita dapat 3 bull candle kan. So, kalau katakanlah you nampak kat sini 3 bull candle and then you masuk, memang you boleh masuk, memang cantik untuk you masuk. Tetapi you akan tahulah bahawa ini hanyalah permainan sideways sebab dia masih lagi tak break trend line. So you boleh scalp. You masuk kat sini, langgar trend line, macam ni dia tak apa nak langgar sebab dia cepat sangat reject and then you take profit. Kat sini pun you boleh scalp. Macam ni, you nampak dia break trend line ni, you sebab kita tak main board position kan, so tak boleh lah. Tapi kalau you katakan you sell position dalam futures, you dah nampak dia langgar trend line, you akan tahu dia tetap akan buat zigzag macam ni. So you boleh buat sell position kat sini, TP dalam base. Macam tu. So macam ni pun you nampak, you take buy position, you scalp, you langgar trend line and then dia reject. Tapi yang ni tak sampai lah sebab ada volume sell kat sini. Okay. Alright. So again, saya buka kepada soalan. Ada tak yang nak tanya soalan tentang benda ni? Yang tak faham ke, nak clarify balik ke? Ada tak? Anyone? Tak ada? Tak ada? Okay. Let us do another one. Pilih chart mana kita nak pakai. Ada tak chart nak pakai? Apa dia? Ada cadangan tak chart mana nak pakai? Tak ada? Okay, let me see. Apa yang ada banyak fundamental news yang cantik sekarang ni? Juno tak boleh lah sebab Juno dia new time high. Kita ambil yang mana ada historical price. Kita ambil Atom lah. So Atom, alright. So strategi ni kita sesuai pakai seandainya kita ada banyak historical price. Kalau tak ada historical price agak sukar lah. So saya suka pakai day, dan saya pakai weekly untuk bigger position lah. Okay. So now dekat dalam day kita nampak overall this is a very big base. Saya biasa akan start dengan base dulu. Kita akan tahu base ialah the reason why price keep on dropping. Okay. So dekat sini kita nampak a very big base. $40 base ni is a very big base. Alright. And this base keep on overlaps. They keep on overlapping. So kita tahu this is a very strong base. Sebab tu dan kita boleh pakai round numbers teknik kat sini. Kita nampak lebih kurang 40-ish harga keep on rejecting. So kita tahu 40 is the psychological base. Bila sampai kat 40 je orang nak dump. Bila sampai kat 40 je orang nak dump. Alright. So now kita nampak ada another base dekat $20. Nampak dekat $20, about 20-ish ni pun orang start buy pula. So kita tahu ni a strong base. Nampak saya buat merah kat sini dekat 20-ish lah, about $20. Pakai round number. Dalam crypto kalau spot trading kita bukannya nak exact position. So pakai round number pun cantik. Kalau kita tengok base tu dah banyak kali di overlap. Dekat sini mana yang ada base tu nampak obvious sikit. Dekat sini pun ada satu kan. Nampak? So this is a very strong base yang berlaku overlapping many time. Okay. Lagi tak? Ada satu lagi di overlap kat sini. So this is a very
strong base. Saya kemaskan sikit saya punya base ni bagi nampak cantik. Alright. Alamak, macam mana nak padam yang ni lah. Alright. Kita tunjuk balik lagi sekali. Minta maaf. Okay, macam saya cakap tadi, number one, kita ada nampak a very strong base dekat $40. Base ni, memang mula-mula you all buat, susah nak bayangkan. So, my advice, always keep on charting. You chart, lama-lama you boleh nampak base. Even tak payah chart pun, you pakai mata pun you dah boleh nampak, oh, this is the base, this is the base. Macam saya dulu, saya chart nearly everyday saya buat 3-4 chart masa saya belajar base trading system. And after some time, you memang akan nampak lah base tu. So, macam saya cakap, this is the upper base and dekat sini ada lower base. Alright, lower base. So, kita tahu psychological buy zone dekat $20, sell zone tadi dekat $40. And dekat sini kita boleh plot, kita nampak dia ada overlap of the base. So, kita tahu ini this is a very very strong base lah. Sebab ada banyak kali price move atau turn dekat this area. Okay. Alright. So, kita nampak banyak kali overlap dekat this base. So, now kita gunakan trend line. Kita create dia punya trend line. It's a bit difficult to write, to initially draw the trend line. Memandangkan dia baru nak start. Okay. And kita tak ada historical price yang lebih tinggi in this area. Okay. So, kita tahu sekarang ni, tadi price yang kat belah sini, dia naik, dia turun macam tu. So, you nampak kat sini kenapa this is a very bear punya position If you were at $40 and you nampak macam ni, base pun dilanggar, trend line pun dilanggar, you tak jual memang you rugi lah. Sebab this is a very strong. Dia dah langgar base kat sini sekejap Nak kita zoom kat sini. If you are here, you nampak dia langgar trend line and dia langgar base and you tak jual at roughly about 37 ni, memang you rugi lah kat sini. So kat sini pula cerita dia, you akan tahu nanti dia akan jadi macam ni. So I'm just gonna plot. Dia akan turun. Dia akan naik balik. Allah, that's my pen. Alright. Dia akan naik balik. Langgar atas. Alah, cancel ni. Alright. Dia akan turun. Dia akan langgar. Macam tu. Lepas tu dia akan langgar lagi. And then dia akan langgar lagi. Ni pun tak cantik buat. And then dia akan langgar lagi ke atas. And then dia akan langgar lagi ke bawah. And then this is the decision picture. You dapat picture yang macam ni. You dapat picture yang macam ni. You dapat dia break trend line and dia break brace. This is the strong entry point. Okay. So, ada tak soalan tentang trend line break yang saya tunjuk ni? Or do you need more examples? Anyone? Tak ada? Okay. So, macam saya cakap, saya tak berapa gemar mengajar technical analysis. Memandangkan saya rasa there are many other technical analysis teacher yang lebih baik kat luar. Saya hanya gunakan 2 teknik, 3 teknik to be exact, iaitu base trading system, trend line break dengan price action ataupun candlestick pattern. You all boleh gunakan ni sebagai panduan untuk membuat buy decision. Buy decision. Tapi saya menggalakkan tuan-puan untuk terus menggunakan fundamental news yang kita selalu share sebagai panduan pada masa akan datang. Jadi kalau tidak ada soalan, tak ada soalan confirm last tak ada? Tak ada? Alright. Kalau tidak ada soalan, saya akan akhiri kat sini. InsyaAllah dalam kelas tu. Ada soalan? Boleh. Nak tanya boleh tanya. Tak ada. Kalau tak ada soalan, saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan kita akan jumpa session seterusnya. Kita akan belajar pasal Spectrum Finance dekat Terra pula. Okay? Alright. Assalamualaikum.